Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang keadaan mayat di dalam kubur. Para hadirin sekalian tahu bahawa apabila kita sudah mati dan kita sudah menghadap depan Allah, maka di waktu tersebut kita tidak sama lagi keadaan dengan keadaan kita hidup di atas dunia ini. Maka kita diajar supaya mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi mayat. Setelah mana apabila kita dihadapkan di hadapan Allah nanti dengan amalan-amalan yang kita bawa untuk kita hadapkan di hadapan Allah. Tajuk pada pagi ini kita sambung pada pengajian yang pada minggu yang sudahnya, ialah cerita tentang bagaimana kita diajar supaya di antara perkara yang diajar supaya kita siapkan pada mayat seseorang ini ialah menyediakan kain kapan yang baik untuknya. Kain kapan yang baik ini di kalangan orang yang meninggal dunia, dia akan berbangga dengan kain kapan yang dia bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kain kapan ini tidaklah bermaksud kain kapan yang mewah, tidak. Tetapi sebaik-baiknya kain kapan yang disediakan di kalangan orang yang saleh dengan pakaian yang saleh. Maksudnya pakaian keadaan yang tidak menunjuk-nunjuk, bukan sampai peringkat kena pakai kain sutra dan sebagainya, tidak. Tapi hasil daripada yang namakan dengan duit yang baik, ataupun hasil daripada orang yang menyediakan itu baik, kemudian keadaan yang disediakan itu orang yang baik juga. Ini di antara benda-benda yang terbaiklah waktu mana kita bawa ataupun kita hantar mayat ke kubur. Hari ini yang kita sambung diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Mansur, Ibn Abi Shaybah, Ibn Abi Ad-Dunya dan Al-Hakim bahawa Huzaifah Ibn Yaman pernah berkata pada saat akan meninggal, katanya dia, belikan untukku 2 baju dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jika sahabat kalian mendapat kebaikan, dia akan mengenakan kebaikan daripada kedua baju itu. Jika tidak, keduanya akan hancur dengan segera. Maksudnya kain kapan tu dilapik dengan 2. Yang disebut kain yang waktu mana dihadapkan di hadapan Allah ini, dia kata pakaikan pakaian untuk aku 2 baju dan jangan lebih-lebih pakaian untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Jika dia ada kebaikan, orang lain boleh tumpang sama. Kalau sekiranya ada kebaikan daripada yang namakan dengan kain kapan itu, maka orang lain boleh tumpang sama. Tapi kalau sekiranya tidak ada kebaikan, maksudnya tidak ada kebaikan, dia akan hancur dengan segera, dipanggil demikian amalan yang dilakukan. Sementara Ibn Sa'id Al-Baihaqi mengatakan bahawa pada saat kematiannya, Huzaifah Ibn Yaman mengatakan, belikanlah untukku 2 baju putih. Keduanya tidak menampal pada diriku, melainkan hanya sebentar saja, lalu digantikan dengan sesuatu yang lebih baik ataupun lebih buruk daripada keduanya. Disebut demikian. Waktu mana kapankan aku, kapankan dengan 2 helai kain. 2 helai kain. Dengan 2 helai kain ini dia kata, dia tidak akan lama dengan tubuh badan aku. Kerana sekejap lepas pada aku masuk dalam kubur nanti, digantikan dengan kain yang lebih baik ataupun kain yang lebih buruk, dan keduanya akan hancur dengan segera. Maknanya kain yang dipakai itu tak lama, tapi akan digantikan dengan kain yang baru yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang saleh ini sendiri. Kalau dia saleh, kalau dia taleh, maknanya dia diazab dengan keadaan pada diri dia. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya daripada Yahya Ibn Rashid pernah berkata dalam wasiatnya sebagaimana berikut. Di antara amalan waktu mana dekat kita nak meninggal dunia, wasiat. Wasiat ni di antara amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan dekat nak tidur, kata Rasulullah, tulis wasiat dan letakkan di bawah bantal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Sunat hukum dia dipanggil demikian. Yang ni
sama ada kita nak tidur ataupun kitanya tahu yang kita ni akan tidur selama-lamanya. Maksudnya kita ni mati. Maka kita tulis wasiat awal-awal sekarang ni. Siapkan wasiat, kemudian supaya wasiat ini untuk menyelamatkan lepas pada kematian kita nanti. Ini Rasulullah SAW pesan, tulis wasiat sebelum daripada kita meninggal dunia ataupun menghadap di hadapan Allah. Katanya Yahya ibn Rashid dia cerita, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pesan di wasiat apa dia? Sederhanakanlah dalam membeli kain kapan untuk aku. Sayyidina Umar kata, jangan melampau-lampau beli kain kapan untuk aku. Kerana jika aku mempunyai kebaikan di sisi Allah, dia akan menggantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kalaulah aku ni orang yang baik, katakanlah aku ni orang yang baik, maka Allah akan gantikan kain kapan yang lebih baik daripada ini. Sedangkan jika aku tidak memilikinya, dia akan menghancurkan dagingku dengan cepat. Kalau aku tak ada kebaikan, hancur lebur lah cepat. Kain ni kejap je. Dalam tanah pula misal contohnya. Kemudian dalam tanah yang gelap pekat, kemudian dengan cacing, dengan dalam keadaan yang berulat lagi dan sebagainya, lagi cepat hancur kain kapan kita. Dia panggil demikian. Sederhanakanlah pula dalam membuat kuburan untukku, jangan melampau-lampau. Buat kubur ni jangan melampau-lampau kuburan. Kerana jika aku miliki kebaikan di sisi Allah, dia akan melapangkan kuburanku seluas jangkauan mata memandang, pandangan mata. Maknanya sejauh mana kalau sekiranya aku ni ada kebaikan yang aku lakukan dalam hidup aku, nescaya di sana adanya yang namakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kubur aku ni istana yang indah pada diri aku. Maknanya orang yang di atas dunia tak payah buat cantik-cantik dah kuburan di atas dunia ni. Kerana kalau sekiranya tak ada kebaikan, cantik macam mana pun di atas, yang berada di bawah terseksa dalam kubur dia ni. Sementara jika aku tidak memilikinya, dia akan menyempitkan kuburanku sehingga tulang rusukku berantakan di antara satu sama lain. Itu dia panggil demikian. Dua perkara ni Sayyidina Umar pesan. Sayyidina Umar kata yang pertama, kain kapan. Katanya Sayyidina Umar, jangan melampau-lampau kain kapan aku, jangan. Padan-padan sederhana sudahlah kain kapan. Kerana lepas pada masuk dalam kubur digantikan. Dia akan digantikan dengan pakaian harir ataupun pakaian yang disebut daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang kufur pada Allah, dianya sekejap je hancur lebur dan dia kena azab. Demikian juga dengan yang kedua, Sayyidina Umar pesan dia kata, pastikan kubur jangan dihiasi, jangan bermewah-mewahan kubur yang dibina ini. Kerana kalau dalam tu baik, aku ni baik dengan amalan aku, Allah akan jadikan seluas pandangan mata. Maknanya seluas mata memandang ini sendiri. Kenapa? Kerana dengan amalan yang dilakukan pada diri aku tersebut. Orang kita kan buat kubur ni sampai peringkat kadang-kadang melampau-lampau kadang-kadang. Dan berapa kali dah kita tegur, jangan melampau-lampau kubur. Kubur tu tanah wakaf. Tanah wakaf, kalau hancur lebur tulang-tulang kita dalam tu, boleh ganti orang lain pula. Jangan sampai peringkat kita ni seolah-olah menjadi hak milik kita. Kita buat binaan di atas kubur. Rasulullah SAW larang, jangan buat binaan. Jangan buat binaan. Terseksa orang dalam kubur kerana orang di atas tadi. Jangan sampai peringkat kita ni buat dengan apa dia, batu nisan yang melampau-lampau pula. Dengan lebih-lebih sampai berkelahi adik-beradik kerana batu nisan ni saja. Ini benda-benda yang dilarang dalam agama dipanggil. Kita tak tahulah kubur-kubur. Cuba tengok kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kubur sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Baqi', cuba pergi tengok di perkuburan Baqi' itu bagaimana. Itulah kubur orang Islam. Perkuburan orang Islam tenang, sunyi, lapang, dalam keadaan tak ada apa pun yang diletakkan dengan nilaian dan hiasan di atasnya. Dalam Zawaidul Az-Zuhd, Abdullah ibn Ahmad menuturkan riwayat daripada Ubadah ibn Nasir. Dia menceritakan bahawa ketika kematian akan menyemput Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana dekat dengan kematian Abu Bakar, ni keadaan yang berlaku. Katanya Abu Bakar pada anak perempuan dia Aisyah, yang juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucilah kedua bajuku ini dan kafanilah aku dengan keduanya. Abu Bakar sebut, bersihkan baju aku ni yang aku pakai ni, pakaian warna putih lah. Abu Bakar ni dia pakai pakaian warna putih lah. Lepas pada tu, waktu mana aku mati nanti, kamu kapankanlah dengan kain baju yang aku pakai ni.
Kerana ayah kamu ini termasuk salah seorang daripada dua orang. Ayah ni salah seorang mesti terjadi, dia kata. Orang yang dipakai pakaian yang paling baik, ataupun orang yang bajunya dirampas secara tidak menyenangkan. Sama ada ayah ni lepas pada masuk dalam kubur nanti, masuk je dalam kubur ni di kalangan orang yang Allah akan tukarkan pakaian yang baik, ataupun tidak ada pakaian lagi untuk nak dipakai, kerana amalan itu menjadikan pada diri seseorang ni digantikan dalam kubur nanti. Itu cara demikian. Maknanya kita pun sama jugalah. Kita tahu bahawa kalau kita nak suruh pakai pakaian yang baik dalam kubur nanti, amalan kita di atas dunia ni mesti soleh. Jangan sampai peringkat amalan kita ni buruk dan keji. Apabila buruk dan keji, pakailah macam mana sekalipun, hebatlah macam mana pun, di waktu mana kita dikapankan, masuk je dalam kubur, dia rentap terus, ditarik terus pakaian itu, dan hancur lebur, dan tidak ada nilai lagi pada diri kita ni. Daripada Muslim Al-Jundi, Abu Nu'aim menuturkan bahawa Tawus pernah berkata kepada anaknya, jika engkau menguburkanku, lihatlah ke lubang kubur itu, ke lubang kuburku. Jika engkau tidak menemukanku, ucaplah pujian bagi Allah. Sementara jika engkau menemukan aku di dalamnya, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kembali kepadanya. Disebut demikian. Maknanya dikatanya Abu Nu'aim menutur bahawa Tawus pernah dia sebut pada anak dia, waktu mana ke bumi mayat ayah nanti, cuba tengok dalam lubang kubur, tengok, memandang betul-betul. Kalau kamu tengok kamu tidak berjumpa dengan aku, pujilah pada Allah. Pandang tu sama ada jumpa tu berjumpa mayat ke apa dia, pujianlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak berjumpa, jika engkau menemuku dalamnya, kamu jumpa dengan aku, kamu sebut sungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pandang pada aku. Kemudian anaknya itu memberitahukan bahawa dia telah melihat ke lubang kuburnya dan tidak menemukannya sesuatu di dalamnya. Ketika itu terlihat tanda kebahagiaan pada wajahnya yang berlaku pada Tawus ini sendiri. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bertutur sebagaimana berikut. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mempersiapkan bala tentera. Di antara mereka terdapat Al-Ala ibn al-Hadrami. Kemudian sementara aku termasuk yang ikut dalam peperangan yang dipimpinnya. Ketika kami kembali pulang, dia meninggal di tengah perjalanan. Lalu kami menguburkannya. Selesai saja menguburkannya, datang seseorang dan bertanya, siapakah orang ini? Kami menjawab, dia termasuk orang yang paling baik. Dia adalah Ibnu Al-Hadrami. Hadrami ini datang daripada Hadramaut. Hadramaut datang daripada Yaman. Daripada Yaman itu sendiri, anak kepada Hadrami. Kemudian orang itu berujar, sesungguhnya bumi ini tidak mahu menerima mayatnya. Orang itu sebut, mayat tak nak diterima oleh bumi. Bumi tak nak terima mayat ini. Seandainya kalian tidak memindahkannya 1 ataupun 2 mil ke tanah yang mahu menerima mayat, nescaya kami akan membongkarkannya. Orang itu sebut demikian. Ketika kami melihat ke lubang kuburnya, ternyata sahabat kami itu sudah tidak ada di dalamnya. Sedangkan lubang kuburnya itu telah dilapangkan seluas jangkauan pandangan mata yang dipenuhi dengan cahaya yang bersinar terang. Selanjutnya kami menutupnya dengan tanah dan kami kembali pulang. Allah sajalah yang tahu apa yang dimaksudkan demikian. Maknanya apa benda yang dilihat-lihat tengok tak ada dah mayat. Apa benda yang berlaku lepas tu matanya pandang dalam kubur tu sejauh mata memandang. Ini dipanggil pandangan. Dia pandangan macam ni yang berlaku kepada beberapa orang ulama-ulama yang Allah tunjukkan keadaan pada diri dia. Apa benda yang berlaku dasar pada amalan dia lah, amalan yang baik yang dilakukan di atas dunia. Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada salah seorang penduduk Jurjan. Dia menceritakan bahawa ketika Haras Ibn Wabrah Al-Jurjani meninggal dunia, seorang bermimpi melihat seakan-akan para penghuni kubur duduk di atas kuburan mereka dengan mengenakan pakaian baru. Dikatakan pada mereka, siapa mereka itu? Dijawab, mereka itu adalah penghuni kubur yang diberi baju baru untuk menyambut kedatangan Haras pada mereka. Kalau tempat kita lagi lintang pukang lah kita ni. Tengok ada penghuni kubur tunggu atas kubur. Yang duduk atas kubur ni pula kemudian menunggu kedatangan Haras ini sendiri. Lalu ditanya siapa? Penghuni kubur
yang menunggu. Ni cerita-cerita begini ni berlaku kepada ulama-ulama untuk dijadikan iktibar kepada orang yang masih hidup ini sendiri. Dalam Ar-Riqah wal Abu Buka, Ibn Abi Ad-Dunya meriwayatkan daripada Miskin Ibn Bakir bahawa ketika Warad Al-Ajli meninggal dunia dan dibawakan ke lubang kuburnya, orang-orang turun ke dalamnya untuk meletakkannya. Tiba-tiba terbentang bunga raihan di lubang kuburnya. Kemudian sebahagian orang mengambil bunga raihan itu dan membiarkan selama 70 hari. Tetapi bunga itu masih tetap segar dan tidak berubah. Banyak orang yang datang dan pergi untuk melihatnya. Semakin hari semakin ramai. Setelah itu penguasa mengambil dan menjauhkan daripada orang kerana khawatir akan timbul fitnah. Kemudian barang itu menghilang daripada rumah sang penguasa itu tanpa diketahui bagaimana barang itu menghilang. Ini berlaku kepada yang apabila seorang alim yang meninggal dunia, gali-gali lubang kubur, tengok ada bunga dalamnya. Orang pun ambil bunga tu, keluarkan. Apabila ambil bunga keluarkan, selama 70 hari bunga tu tetap mekar lagi. Kemudian bunga tu diambil oleh penguasa, simpan, takut-takut orang buat pemujaan dan sebagainya, akhirnya hilang begitu saja bunga tersebut. Dalam At-Tarikh disebut bahawa pada tahun 176 Hijri, suatu bukit di Basrah memperlihatkan 7 kuburan di dalam satu tempat semacam kolam, yang di dalamnya terdapat 7 mayat yang badan mereka masih tetap baik. Daripada kapan mereka menyerbak bau wangi minyak kasturi. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang berambut tebal dan kedua bibirnya basah, seakan-akan dia habis minum dan seakan-akan kedua matanya bercelak. Sementara di punggungnya terdapat tongkat, di lambungnya terdapat tongkat. Lalu sebahagian orang yang hadir bermaksud untuk mengambil berapa lembar rambutnya. Ternyata rambut itu masih melekat kuat sebagaimana rambut orang yang masih hidup. Orang yang saleh dia panggil demikian. Kan macam kes yang berlaku di kalangan kita tahun yang sudah kan. Apabila surat khabar Metro dia keluarkan apabila nak dialihkan kubur di Pulau Pinang, tak silapnya, nak dialihkan kubur di Pulau Pinang tu, gali ada satu kubur tu, ada lagi otak yang masih hidup. Dah lama dah, lebih kurang 70 tahun dah meninggal dunia. Cek siapa? Rupa-rupanya diambil otak tu diletakkan di atas daun pisang ke begitu dia letak. Daripada putih otak tu berubah menjadi merah terus. Otak tu masih berubah menjadi merah terus. Bila ditanya, siapa orang ni? Rupa-rupanya guru Al-Quran Karim. Dia mengajar Al-Quran Karim, dia mengajar penduduk kampung dia. Kemudian dia mengajar ni, dia meninggal dunia. Lepas dia meninggal dunia, otak dia, padahal otak ni tempat yang paling cepat hancur. Patut-patutnya pada kita ni otak yang paling cepat hancur. Tiba-tiba otak ni masih kekal lagi, walaupun 70 tahun dah dia meninggal dunia ni sendiri. Ni benda-benda yang macam ni lah yang berlaku. Ulama-ulama apabila gali-gali kubur, macam kes yang berlaku kita tengok kes yang berlaku di perkuburan Uhud. Uhud ni asal dia orang meninggal dunia ni, mana-mana orang meninggal dunia di tempat mana dia meninggal, syahid ini dia kena kebumikan di situ. Di bumi mana yang dia syahid, di situlah tempat yang dikebumikan. Rasulullah SAW buat demikian. Tiba-tiba berlaku banjir besar. Apabila berlaku banjir besar, nampak kaki, keluar kaki. Dan semua, apabila nampak kaki, kemudian nampak jasad yang meninggal dunia sahabat-sahabat ni, lalu ulama-ulama bincang macam mana. Lalu dikumpulkan ijtihad untuk dikumpulkan satu tempat. Alihkan, gali satu tempat dan dikebumikan pada satu tempat di perkuburan yang ada sekarang. Tengah-tengah gali ni tercangkul, terkena pada betis seorang sahabat. Apabila kena pada betis seorang sahabat, merecik darah keluar. Darah ni merecik lagi keluar. Apabila keluar je darah ini, sahabat-sahabat pun baca tu ayat Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah ni mati begitu saja, tak. Bahkan dia hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Walaupun ratusan ribuan tahun dah, 1400 tahun dah. Kita dengan kira jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bahkan mereka masih lagi hidup. Hidup dalam keadaan mayat itu masih lagi segar, sebagaimana yang berlaku ini sendiri. Banyaklah kes-kes yang berlaku ni. Kalau kita baca dalam kes-kes, ada seorang Bilal di masjid negeri, dia cerita pada anak, dan anak pernah cerita pada para hadirin sekian. Dia cerita, dia kata ada seorang Hindu di Kelang. Bila dia masuk Islam, dia balik saja, keluarga dia tahu, keluarga dia tikam dia, gantung dia dan tikam dia, mati. Bila mati, keluarga dia tanam di perkuburan Hindu. Bila diketahui oleh majlis agama, katanya dengan ceritanya, majlis agama tahu, majlis agama perintah mahkamah supaya keluarkan balik, lebih kurang seminggu dah. Bila bawa dia ke Masjid Meru, anda dipahamkan demikian, bawa di Masjid Meru untuk dimandikan mayat tu, digali, masih lagi dalam keadaan dengan tanah-tanah dikebumikan begitu saja. Kemudian ambil tu, jasad tu masih panas-panas lagi. Kemudian waktu mana mandi ni, menitik darah-darah ni keluar lagi. Dah seminggu lebih dah mayat meninggal dunia ni, tapi dalam keadaan yang dia masih lagi seolah-olah hidup. Walaupun dia baru masuk Islam, belum lagi sempat nak sembahyang, belum lagi apa pun, dah baru mengucap 2 kalimah syahadah, mati ditikam dan dibunuh ini sendiri. Akhirnya dia di kalangan orang yang saleh dalam hidup dia. Ini contoh-contoh yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Para hadirin sekalian, tengok dalam YouTube tu boleh tengok orang yang terbaru ni, seorang hamba Allah yang hafiz Al-Quran Karim. Dalam keadaan dia koma, dia letakkan dengan apa dia? Dengan oksigen, bantuan oksigen ni, masih lagi boleh baca Al-Quran Karim. Masih lagi boleh membaca Al-Quran Karim. Ayat-ayat yang dibaca tu, dibaca wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Dia baca ayat tu, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang ni orang yang Allah bagi kelebihan pada mereka ni sendiri. Doalah pada Allah biar kita mati dalam keadaan yang terbaik. Dalam As-Sabaqat, dalam At-Tabaqat, Ibnu Sa'id menuturkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan, aku termasuk salah seorang yang ikut menggali lubang kubur Sa'ad Ibnu Mu'az Al-Baqi. Sa'ad bin Mu'az ni Nabi biasa sebut, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memang dikagumi bukan di kalangan makhluk Allah dunia, bahkan makhluk Allah di langit Allah SWT, di arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang kulit hitam sungguh, sampai kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Maknanya hitam sungguhlah, hitam metalik, senang ceritanya. Maknanya hitam bukan hitam biasa. Tapi waktu mana dia gugur syahid, dia meninggal dunia, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh-contoh orang bagaimana kemuliaan pada diri dia. Dan katanya Ibnu Sa'ad menuturkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku turut menggali kubur Sa'ad bin Mu'az di Al-Baqi. Setiap kali mana kami mencangkul tanah pada kuburan itu, tercium oleh kami bau wangi minyak kasturi hingga kami selesai menggalinya. Gali kubur tu, tengah gali kubur tu bau wangi, lagi wangi, nak mengkebumikan mayat orang yang saleh ini sendiri. Sehingga kan Rasulullah kata, aku tak tengok, aku tak dapati adanya manusia yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalaulah ada manusia yang boleh terlepas daripada himpitan kubur di atas dunia ini, ialah orang yang pertama Sa'ad bin Mu'az lah. Sa'ad bin Mu'az di antara orang yang boleh terlepas himpitan kubur. Dan yang kedua, Asiyah isteri kepada Abu Talib. Isteri pada Abu Talib. Abu Talib tak beriman pada Allah, tapi isteri dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang menjaga Rasulullah semenjak daripada kecil. Walaupun suami tak beriman, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita panjang yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az. Daripada Al-Mughirah Ibn Habib dituturkan bahawa ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpi itu ditanya, bau wangi minyak kasturi apa yang terdapat dalam kuburan ini? Dia menjawab, itulah bau wangi bacaan Al-Quran dan rasa haus puasa yang dilakukan di atas dunia dahulu. Apabila tanya dia dalam mimpi, seorang hamba Allah dia bau wangi. Dia tanya orang yang dalam kubur, bau wangi apa ni? Dia katakannya 2 sebab. Di atas dunia dahulu dia rajin baca Quran, mulut dia tak terhenti baca Quran.
baca Quran berterusan. Yang ni patutnya menjadi amalan kita. Dan anak perhati, amalan orang Melayu kita ni payah nak membaca Al-Quran. Nak dengar Quran pun payah. Beza dengan orang Arab. Orang Arab lagi tua hidup mereka, lagi kerap baca Quran. Lagi kerap baca Quran. Orang Melayu kita ni jarang sangat. Quran tu tersusun indah dalam masjid. Maknanya tersusun di rak tu, jangan diusik, dipanggil. Maknanya sampai peringkat kita kadang-kadang nak baca Quran tu payah. Tapi masyarakat Arab tak, sandar tepi dinding baca Quran, duduk saja baca Quran. Kalau kita perhati dalam bas baca Quran. Dalam bas tu kadang-kadang kita tengok yang pegang, yang sedang gayut tu tangan sebelah pegang, tangan sebelah lagi baca Quran. Dan anda pernah tengok polis trafik baca Quran. Polis trafik tu sambil tangan sebelah jalankan kereta, sebelah lagi pegang Quran. Tempat kita tak, sebelah jalan kereta, sebelah lagi ni nak saman, kertas saman dia panggil. Nak sebut bukan polis tempat ni, polis tempat lain. Nak sebut gambaran beza. Sampai peringkat mereka ni budaya baca Quran tu menjadi kebiasaan dalam hidup mereka. Tapi sayang apabila umat Islam di semenanjung Sinai dikhianati oleh orang-orang Israel, di Mesir terutamanya, Israel telah tawan semenanjung Sinai, kemudian diberundur balik. Di waktu ini dia memusnahkan bumi Mesir dengan banyak cara. Di antaranya mereka membenarkan pelancongan masuk, Israel masuk, kemudian mereka menjadikan tanah dataran delta Nil itu tempat dataran subur pertanian di sebelah Afrika ini. Tiba-tiba mereka buat dalam perjanjian Camp David ini supaya dibinakan bangunan-bangunan pelancongan, dan akhirnya hancur sistem ekonomi yang berada di bumi Mesir itu dan anak-anak muda di bumi Mesir ini. Sedangkan dulu mereka menghafal Quran, bacaan Quran dan sebagainya. Dan kita pun kena nampak akhir-akhir ni masyarakat kita dah berbudaya dengan Al-Quran. Anak-anak kita dah terutamanya. Kadang-kadang kita tak sempat nak menghafal, tapi anda tengok budaya orang kita sekarang ni dah mula dah berkejaran untuk hantar anak-anak menghafal Quran. Sehingga kadang-kadang berkelahi setengah-tengah tempatnya. Kerana tak boleh dah nak menampung keadaan yang ramai di kalangan orang yang nak membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan anda perhati orang yang menghafal Quran, anak-anak kita menghafal Quran ini, dia hanya banyak kelebihan. Wajah dia bercahaya, kemudian kecerdikan dia, otak dia semakin cerdik, dan kematangan dia berlaku, kelebihan dalam percakapan dan pertuturan, dan gaya hidup dia lebih matang berbanding daripada orang yang tak menghafal Al-Quran Karim ni sendiri. Kita pun biar menghafal Quran lah, baca Quran, menghafal Quran. Bukannya lama sangat, 15 minit untuk satu ayat. 15 minit untuk satu ayat. Satu ayat hafal dan diulang. Dan diulang sebanyak lebih kurang 40 kali je, maka kita akan ingat terus. InsyaAllah dia panggil demikian. Jadikan amalan. Dah kita hafal inna a'tayna. Ingatlah inna a'tayna. Sampai hari ni masih ingat inna a'tayna. Kenapa? Hafalan itulah yang paling senang. Yang menyebabkan akhirnya kita kekurangan dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Dulu-dulu lagi teruk imam-imam kan. Kalau musim Ramadan tu imam, dia ada dah sistem wadduha, alam nasrah, dia ada dah sistem bacaan ulang sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas. Dan yang ni dia ada sistem dah cara macam dulu. Tapi alhamdulillah bila anak-anak dah mula menghafal dan kita bagi tahu kelebihan sembahyang tarawih, bacaan-bacaan Al-Quran Karim, maka perubahan-perubahan berlaku di kalangan masyarakat kita. Kalau kita pergi sembahyang tarawih juga dengan tu imam yang baca qul huwallah tu, kita pula jadi tak sedap. Tak selesa pula. Kenapalah qul huwallah je tu imam ni. Macam seolah-olah tak ada dah ayat lain yang membaca ni. Ni budaya yang patut dipuji di kalangan masyarakat kita. Dan satu lagi, berpuasa. Puasa ni kena ajar dan amalkan pada diri kita. Kita memaksa diri kita berpuasa, maknanya amalan pada diri kita. Sama ada puasa sunat, sama ada 12, 13, 14 13, 14, 15 setiap bulan, ataupun kita puasa pada Isnin Khamis, ataupun kita puasa dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ramadan tu wajib dipanggil, ataupun puasa sunat 6 menjadi amalan dalam kehidupan kita. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Ja'far terbang di syurga bersama para malaikat Allah. Ja'far At-Tayyar dipanggil, Ja'far bin Abi Talib.
Ja'far bin Abi Talib ni di antara anak sepupu pada Rasul. Ja'far bin Abi Talib. Abi Talib ini, Abu Talib itu bapa saudara Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah SAW. Ja'far ni dalam sejarah, kalau kita baca, dia gugur syahid dalam perang Mu'tah. Waktu mana dalam perang Mu'tah ini Rasulullah SAW tak pergi. Tentera Islam seramai 3,000 orang. Tentera musuh seramai lebih kurang 200,000 orang. 200,000 lawan 3,000 orang. Dalam perang ini memang perang tak balance dipanggil. Rasulullah SAW tak pergi perang ni. Rasulullah hantar Abdullah bin Rawahah untuk memimpin bala tentera. Rasulullah sebut tentera yang pertama yang memimpin bala tentera Abdullah bin Rawahah. Kalau gugur Abdullah bin Rawahah, Zaid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW sebut yang kalau gugur juga Zaid, maka pilihlah Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur juga Ja'far, pilihlah di kalangan kamu siapa yang selayaknya untuk memimpin bala tentera. Maknanya apa dia? Confirm 3 orang ni gugur. Rasulullah SAW dah bagi tahu dah. Rasulullah dah sebut dah. Gugur Abdullah, Zaid. Kalau Zaid gugur, Ja'far. Rasulullah SAW sebut. Ja'far gugur, kamu pilihlah insya-Allah di kalangan kamu, kata Rasulullah. Maknanya 3 orang ni confirm gugur syahid. Gugur, Rasulullah SAW dah bagi tahu dah. Dalam keadaan demikian, tiga orang ni sampai di medan Mu'tah, tengok musuh ramai. Tentera Islam 3,000 orang, musuh 200,000 orang. Memang kecil lah kita. Orang Islam 3,000 dengan 200,000. Di waktu ni masih mensyarat. Macam mana? Nak lawan ke tak lawan? Nak lawan ke tak lawan? Lalu sahabat-sahabat kata, ada yang sahabat-sahabat kata, kita balik lah bagi tahu Rasulullah yang kita melihat musuh yang ramai, lalu kita tak mungkin kita boleh lawan mereka. Sahabat yang lain kata, sahabat Abdullah bin Rawahah kata, demi Allah, aku apabila Allah dan juga Rasul mengutuskan aku memimpin bala tentera, aku tak akan pulang ke Madinah kecuali diberi kemenangan oleh Allah ataupun aku mati syahid di jalan Allah. Ini cerita panjang. Dalam cerita perang ni, berlaku perang, kemudian apabila perang saja gugur yang namakan dengan, yang disebut dengan Abdullah bin Rawahah. Lepas tu gugur Zaid. Kemudian lepas pada Zaid ni, ni cerita Ja'far. Ja'far bin Abi Talib ini, dia yang memimpin bala tentera pula. Dia pegang bendera. Apabila dia pegang bendera, dia pegang tangan kanan, musuh pancung tangan kanan dia. Pancung lengan tangan kanan dia ni, dia sambut sebelah tangan kiri dia. Cerita dia. Kemudian apabila musuh nampak dia pegang lagi, musuh pancung di lengan tangan kiri dia, dia kepit di bawah ketiak dia. Kemudian apabila musuh nampak dia kepit lagi bendera ni bawah ketiak dia, kemudian musuh pancung lengan tangan kanan dia, kemudian dia kepit sebelah tangan kiri dia. Kemudian musuh nampak lagi, pancung lagi tangan kiri dia, lalu dia kepit dengan tengkuk dia. Apabila dia kepit dengan tengkuk dia ni, musuh ni, kemudian musuh pancung lagi tengkuk dia, lalu tersungkur dan tersembam dia, gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, gugur syahid ni, lalu sahabat kata, Khalid, kamulah memimpin. Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid ini memimpin bala tentera. Dia memimpin bala tentera, akhirnya berjaya mengucak kacir 200,000 itu, dan akhirnya mereka berjaya untuk pegang balik jasad sahabat-sahabat yang gugur syahid ini. Pergi, kemudian lari lintang pukang 200,000 ini, dan berjaya ambil balik mayat-mayat yang sudah gugur ini. Lalu diambil mayat pada Ja'far bin Abi Talib, hancur lebur, tak nampak dah, tak jumpa kepala tempat lain, tangan tempat lain. Tengok pada jasad Ja'far bin Abi Talib, didapati lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi tubuh badan Ja'far bin Abi Talib. Kemudian di waktu inilah menangis teresak-esak Khalid bin Walid hantar surat pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar jawab balik. Rasulullah kata, aku melihat Ja'far terbang dalam syurga bersama para malaikat di dalam burung yang berwarna hijau. Disebut Ja'far At-Tayyar, disebut demikian. Asyahid Ja'far At-Tayyar di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang anda sebut tu. Kalau para hadis sekalian nak dapat anak lelaki letak Ja'far At-Tayyar. Cuma orang Melayu kita kalau sebut Ja'far At-Tayyar, dia panggil Ja'far Tayyar, tak kena gaya. Tu je perangai orang Melayu kita ni.
Bunyi Ja'far tu pun tua je bunyinya. Ada setengah-setengah orang dia tegur pula. Ada sahabat anak dia tak nama anak dia Kharijah. Orang lain datang tegur dia. Kenapa bunyi tua sangat nama anak dia sebut? Kenapa tak ada Nur ke nama tu muda-muda sikit dia sebut? Nama Kharijah. Lepas tu dia letak nama anak lelaki dia Yusuf. Dia letak nama anak-anak dia Nabi. Dan perempuan pula isteri Nabi. Dia tak demikian, ditegur oleh orang ramai. Macam-macam gaya orang kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut, aku melihat Ja'far at-Tayyar terbang dalam syurga bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam aku masuk syurga. Maksudnya melalui mimpi aku melihat di dalamnya ternyata Ja'far terbang bersama para malaikat, sedangkan Hamzah duduk bersandar di atas tempat tidurnya. Rasulullah kata, malam aku masuk dalam syurga. Masuk tu Rasulullah SAW sebut dalam mimpi Rasulullah. Dan Rasulullah ni, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, banyak Rasulullah lepas sembahyang subuh, Rasulullah pusing-pusing, Rasulullah tanya sahabat, mimpi kata Rasulullah. Rasulullah tanya demikian, kamu ada mimpi tak malam? Sahabat-sahabat jawab, tidur mati Rasulullah sebut. Tidur mati Rasulullah, tak ada mimpi. Jawab seorang, dia kata tak ada apa-apa Rasulullah. Rasulullah kata aku ada mimpi kata Rasulullah. Daripada mimpi Rasulullah itulah Rasulullah buat kuliah subuh dia panggil. Maknanya Rasulullah biasa dia kata, aku semalam aku mimpi begini. Mimpi Rasulullah ni merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil tidak ada yang Rasulullah mimpi satu benda yang sia-sia tak. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah jadikan Rasulullah ni tak bercakap benda yang sia-sia, tak ada. Kecuali setiap benda yang Rasulullah cakap itu satu benda yang bawa manfaat dalam hidup manusia ni sendiri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku semalam aku masuk dalam syurga. Dua orang yang aku lihat. Keadaan orang yang meninggal dunia ni. Siapa? Yang pertama aku tengok Ja'far berterbang dalam syurga. Terbang bagaimana wallahu alam lah. Macam Superman, Spiderman tu kau tak tahulah. Maknanya dalam syurga Allah ni, dalam keadaan yang macam kita tengok Syekh Muzaffar dalam tu lah, relax, terbang je dia. Nak sebut gambaran lebih daripada itulah gambaran dalam syurga ni. Dalam syurga, indah tak indah dalam syurga tu, aku tengok Ja'far berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Hamzah yang merupakan Asadullah, singa Allah, dalam perang Uhud, dia di antara orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis apabila tatkala mana peristiwa yang berlaku pembelahan dada Hamzah ini. Hamzah ni disebut Asadullah. Asadullah maknanya singa Allah. Singa Allah, berani tak berani Hamzah ni. Apabila dia meninggal dunia, yang dibunuh oleh Hindun, yang diupah oleh Hindun. Yang bunuhnya yang namakan dengan Wahsy, seorang pemuda yang kira-kiranya yang dia memang dia hamba kepada Hindun. Hindun kata, Wahsy, aku tahu kamu ni bijak, pandai untuk melemparkan lembing. Kerja kamu dalam perang ni, kamu bunuh Hamzah saja. Kerana Hamzah telah membunuh yang namakan dengan suami aku yang disebut dengan Abu Jahal dalam perang Badar sebelum daripada ni. Kerja kamu bunuh Hamzah. Oleh kerana demikian, dia upah Hamzah, dia katanya diupahnya Wahsy dengan dia sebut, Wahsy, kalau kamu berjaya bunuh Hamzah, aku merdekakan kamu wahai Wahsy. Wahsy pun dalam perang Uhud ini berserindung di sebalik-balik batu, dia cari Hamzah je. Akhirnya dia nampak Hamzah sedang melibah-libah pedang ni dan membunuh orang lain. Dia lemparkan lembing dia tepat kena di belakang Hamzah, tersembam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ini. Lalu gugur syahid Hamzah terkena dengan lembing yang telah ditikam, yang dilemparkan oleh Wahsy. Lepas pada tu, cerita panjangnya Hindun pun belah dada. Tu cerita dalam kitabnya. Kemudian lepas pada itunya, Wahsy ni masuk Islam. Dia merdeka, dia masuk Islam. Apabila dia merdeka, dia masuk Islam ni. Lalu di waktu ininya, dalam keadaan sedemikian rupa, dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia sebut, akulah yang bunuh Hamzah itu. Lalu aku ingin bertaubat pada Allah. Rasulullah SAW diam. Rasulullah pun paling
Rasulullah sebut pada Wahsy, Wahsy, boleh tak kamu duduk jauh daripada aku? Jangan kamu datang dekat dengan aku. Kerana setiap kali mana kamu datang dekat dengan aku teringat kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Boleh tak kamu jangan dekat lagi pada aku, dengan tujuan jangan sebabkan hati aku ni. Rasulullah SAW sebut demikian. Wahsy pun faham, lalu Wahsy meminggirkan diri daripada Rasulullah SAW. Itu cerita. Hamzah pula katanya, Rasulullah, aku tengok dalam syurganya dia sedang duduk bersandar di tempat tidurnya. Ini keadaan Hamzah radhiyallahu anhu ini sini. Kita berhenti sekat ni lah para hadirin sekalian. Tengah-tengah semangat tu lah baru sedap cerita ni. Mudah-mudahan anaknya sebetulnya ada mesyuarat, patutnya pukul 10 lagi ada mesyuarat. Tapi sayangnya oleh kerana WDY 300 Mercedes Benz Mercedes minta dikeluarkan kerana nak keluarkan jenazah. Kalau dia tak keluar, dengan kereta-kereta dia masuk. Jadi sebelum kereta ni masuk, jadi kita harap supaya cepat keluar tu. Yang kedua ni, minggu lepas pengajian kita, minggu lepas ni ada dirakamkan, dan para hadirin sekalian, RM5 ni sekeping. RM5 ni untuk kupasan kitab kita ni. Siapa yang tak datang minggu lepas ni wajib belilah, senang cerita ni. Untuk pengajian kita, pengajian yang dirakam ni. Kemudian jemaah sekalian, ana petang ni insya-Allah nak ke Thailand, dan dalam ada pertemuan dengan sekolah-sekolah pondok di Thailand ni. Jadi pukul 3 patut penerbangan pukul 3. Kemudian ana ada pertemuan dengan beberapa guru-guru pondok Thailand, pondok tahfiz ini sendiri. Jadi kalau para hadirin sekalian ada duit rezeki sikit, bolehlah nak sumbangkan sikit, nak bagi pada di sana nanti insya-Allah. Ana harap Kak Salwa boleh kutip kot insya-Allah. Yang keduanya, dah baru keluar ni profil untuk penajaan pelajar-pelajar untuk tahfiz. Yang tahfiz sana, yang pelajar yang kira-kiranya pelajar tahfiz yang para hadirin sekalian nak taja, yang menghafal Quran. Yang menghafal Quran ni selama setahun. Para hadirin sekalian taja niat untuk arwah ayah, arwah mak ke dan sebagainya. Artinya pelajar ni baca Quran selama setahun untuk arwah ayah kita, arwah mak kita, dan bakar-bakar arwah lah. Kita lah bakar-bakar arwah ni. Jadi baru keluar ni, para hadirin sekalian boleh berjumpa dengan Ustaz ni Atif nantilah insya-Allah untuk dapatkan maklumat pelajar ni. Ada lebih kurang 30 orang yang perlu ditaja. 30 orang yang perlu ditaja. Jadi jemaah yang rasa nak taja pelajar menghafal Quran, pelajar anak yatim dan orang miskin yang perlu ditaja ni, jadi nak sangatlah pada penaja-penaja ni untuk menaja mereka selama setahun. Setahun mereka belajar. Lebih kurang 3,500. Dan ada maklumat lah dalam ni. Maklumat. Boleh nak bagi ansur pun boleh, nak bagi cash pun boleh, kad kredit dia tak terima. InsyaAllah. Jadi para hadirin sekalian yang rasa ada rezeki lebih dan sebagainya, ni ada maklumat pelajar, tentang pelajar tu ada dalam profil ni lah. InsyaAllah dapatkan. Kemudian lepas pada tu pakat-pakat lah kita adik-beradik ke dengan keluarga kita ke, mudah-mudahan dia akan dapat bawa rahmat pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.